Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syaikh asy-syarih Muhammad asy-Syirbini al-Khatib rahimahullahu ta'ala. Wallahu علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد لم يتسم به سواه تسمى به قبل أن يسمى وأنزله على آدم في جملة الأسماء قال تعالى هل تعلم له سميا سورة مريم أي هل تعلم أحدا سمي الله غير الله وأصله إله كإمام أو كإمام ثم أدخلوا عليه الألف واللام ثم هذفت الهمزة الثانية طلبا للخفة ونقلت حركتها إلى اللام فصار الإله بلامين متحركين ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية للتسهيل والإله في الأصل يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا وهو عربي عند الأكثر وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم وقد ذكر في القرآن العزيز في 2360 موضعا واختار النووي رحمه الله تعالى تبعا لجماعة أنه الحي القيوم قال ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في 3 مواضع في البقرة وآل عمران وطه. Jadi kita masih lagi mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini disebut oleh tuan pada matan Syekh Abu Syuja', dia membasmilun, dia berbismillah, dia bismillah. Jadi ini tentang bismillah, selesai tentang bismi sampai pada Allah. Allah, baik, Allah. Allahu wallahu, dan Allah itu. Jadi wawu lil isti'naf, waw isti'nafiyah, waw untuk memulakan ayat. Waw. Bukan waw qasam ni, bukan waw apa nama sumpah lah, itu wallahi baris bawah. Wallahi demi Allah. Ini waw al-isti'nafiyah atau waw lil isti'naf. Waw untuk memulakan ayat yang baru. Dalam bahasa Arab waw ini dan dan. Mula-mula pun boleh cakap dan. Bukan mesti ada ayat lain yang baru dan. Itu waw al-isti'naf. Mula ayat baru. Wallahu, dan Allah pula. Makna Allah di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alamun ala dhati al-wajibil wujud. Adalah alam. Alam ni kalau terjemah bahasa Melayu kita maknanya nama. Macam nama Muhammad, nama Ali, nama kampung, Kuala Lumpur, nama bandar, nama khas. Kita panggil kata nama khas yang diberi nama.
Okey, itu alamun. Bukan alamun. Alam itu alam yang luas tu alam masih wallah. Ini alamun pendek Alamun ini maknanya nama khas. Jadi dia termasuk dalam senarai makrifah lah ni al-alam. Jadi al-alam satu nama khas ala dzati di atas suatu zat. Di atas suatu zat. Zat yang mana? Zat al-wajib al-wujud. Suatu zat yang wajib pada wujudnya. Zat itu mesti ada. Al-mustahiqi di jami'il mahamid. Dan zat itu ialah yang berhak untuk menerima semua bentuk kepujian. Al-mahamid maknanya kepujian. Jadi yang pertama ialah ala zat. Jadi nama pada zat. Jadi zat ini maksudnya ialah az-zat al-ilahiyah, zat Tuhan. Apa makna zat? Jadi kalau dalam bidang usuluddin panjanglah perbahasan dia tentang zat. Jadi lebih kurangnya az-zatu makna dia ialah ma qama bi nafsihi, apa yang berdiri dengan sendirinya. Ma qama bi nafsihi, lawan pada zat ialah as-sifah. As-sifah ma qama bi ghairihi. Itu istilah ulama apa? Usuluddin lah apa nama ni? Ma qama bi ghairihi. Sifat tu pula ialah apa yang berdiri dengan yang lainnya. Makna dia tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti ada apa nama ni? Ada tempat yang lain atau sesuatu yang lain untuk dia berdiri. Itu makna sifat. Makna zat tadi dia berdiri dengan sendiri. Ya, itu susah juga ni, memerlukan kepada kefahaman pada akal lah, pada cara apa nama ni, cara berfikirlah dan cara untuk kita membuat ayat ibarat ni panggil, cara untuk kita susunkan makna dia itu supaya betul sama makna dengan apa yang ada di dalam pemikiran. Itulah kerja ulama-ulama apa nama usuluddin ya. Mereka pun memberikan istilah-istilah untuk memudahkan kefahaman kita. Baik. Kemudian ada istilah yang hampir sama dengan zat itu dipanggil al-jirmu, jirim ya. Jirim. Jadi jirim tu apa pula? Jirim itu ialah al-jirmu ma tahayyaza bi nafsihi, apa yang memakan ruang apa yang memakan ruang dengan dirinya. Maknanya dirinya itu memakan ruang. Dan regu dengan apa nama regunya ialah al-arad al-arad regunya dengan jirim. Jadi arad pula ma apa nama ni, ma tahayyaza bi ghairihi, apa yang memakan ruang dengan apa nama ni, dengan yang lain. Maknanya dia tidak boleh makan ruang dengan diri sendiri, tak boleh. Itu makna. Jadi di situ ada zat sama lebih kurang makna dengan jirim dari segi satu aspek. Ada sama, kemudian ada beza. Ada sama dan ada beza. Ada muftaraq, ada muftaraq, apa namanya, ada mukhtalaf. Apa namanya dipanggil apa, ada yang bukan, ada yang apa nama yang boleh disamakan dan ada yang tidak sama. Begitu juga dengan arad dan juga sifat. Jadi maknanya zat ini lebih umum dan sifat itu lebih umum. Sedangkan jirim dan arad itu lebih khusus. Jadi zat ini apa namanya, contoh buku. Ini buku. Katakanlah buku ini dipanggil jirim. Jirim. Macam mana dipanggil jirim? Ma tahayyaza bi nafsihi, iaitu dia memakan ruang. Maknanya kalau buku ni dah ada di sini ya, maknanya kita tak boleh letak benda lain di sini, contohnya letak telefon, tak boleh lah sebab dah ada benda di sini, itu memakan ruang. Itu maknanya dia dah makan ruang. Itu makna ma tahayyaza bi nafsihi. Jadi buku itu dia dah mengambil ruang. Contohnya atas kerusi ni. Jadi
apa nama ni, saya duduk di sini, jadi saya dah makan ruang. Nama tahayyaza bin nafsi. Maka ini dipanggil zat. Dipanggil zat. Jadi buku tadi dipanggil zat. Manusia ni pun yang duduk atas kerusi ni pun dipanggil zat. Dipanggil zat. Dipanggil apa nama ni, zat satu masa, satu panggil, dipanggil juga dengan panggil dia sebagai jirim. Jirim. Jadi dia telah memakan ruang. Jadi jirim juga dipanggil nama ni zat. Cuma bezanya ialah jirim makhluk dengan apa nama ni, beza zat makhluk dengan zat Tuhan. Itu beza dia. Adapun zat Allah Taala itu maka dia tidak memakan ruang. Dia bukan ada tempat, tidak bertempat. Tidak makan ruang. Adapun jirim maka dia makhluk. Makhluk ni dia makan ruang. Itu makna. Dia menggunakan ruang. Jadi buku dia adalah zat dan dia juga adalah jirim. Manusia yang duduk atas kerusi itu dia adalah zat dan dia juga adalah jirim. Allah Ta'ala dia ada zat tetapi dia bukan jirim. Itu makna. Kemudian apa makna sifat? Sifat dan makna arad. Jadi arad itu maknanya ialah yang berdiri pada yang lain. Berdiri pada al-ardu ma tahayyaza bi ghairihi, yang berdiri pada yang lain, yang memakan ruang pada yang lain. Yang lain itu maknanya pada pada apa tadi? Pada jirim yang tertentu. Contohnya buku ni, ni buku. Dia dah ada makan ruang. Tapi yang apa nama ni, arad tu macam mana? Yang arad itu dia sama macam sifat. Sifat itu samalah, iaitu yang berdiri pada yang lain daripadanya. Apa dia? Contohnya warna merah. Warna merah. Ini macam mana nak berdiri merah itu? Merah itu boleh ke dia berdiri tanpa zat pada buku ni? Boleh. Ataupun tanpa dia punya apa nama ni, jirim. Tak ada jirim. Merah saja. Macam mana? Jadi tak boleh. Merah itu dia mesti ada sesuatu untuk dia berdiri itu. Mesti ada zat ataupun jirim yang dia berdiri padanya. Itu dia. Baru boleh ada dia. Kalau tidak, dia ada dalam pemikiran kita tapi dia tak boleh ada apa nama ni, fil kharij, tak boleh ada di luar ni, tak nampak, tak boleh. Merah tak boleh nampak, tak boleh. Itu makna zat umum dia. Itu makna sifat umum. Kita kata bila dah ada apa nama ni, ada zat tadi ataupun jirim ni, maka bolehlah kita menyifatkan dia. Jadi zat dan jirim ini dia menerima sifat. Apa lagi sifat dia? Tebal, contoh. Dia tebal. Apa lagi sifatnya? Berat, contoh. Itu sifat. Betul juga manusia, contoh hari ni merah juga pakai. Itu apa yang merah itu? Baju. Baju itu merah. Baju itu dia memakan ruang. Di sini itu dipanggil zat ataupun apa nama ni, jirim. Zat dan juga jirim. Boleh. Dia makan ruang dan dia berdiri sendiri. Samalah dia zat dan jirim. Kemudian dia ada sifatnya. Ada sifat. Apa sifat dia? Sifat pada baju ni merah. Apalagi licin. Apalagi ringan. Apalagi cantik. Jadi ini semua merupakan sifat. Sifat. Jadi sifat ni dia tak boleh berdiri sendiri. Yang itu maknanya. Tidak boleh berdiri sendiri. Contohnya, apabila kita pergi ke kedai atau pergi ke tempat lain, maka kita nak membeli sesuatu. Kita nak beli, kita tak boleh beli sifat. Tak boleh. Tak boleh beli sifat. Macam mana nak beli sifat? Saya nak beli merah satu, contoh. Ataupun saya nak beli apa nama ni, bulat satu. Apa yang tuan kedai boleh bagi pada kita? Dia tak boleh bagi. Itu maknanya dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak berdiri sendiri. Apa yang nak merah? Merah apa? Cat merah. Cat itu merupakan zat dia ataupun jirim dia. Barulah dia boleh menerima sifat. Itu makna sifat dia tidak boleh berdiri sendiri.
Jadi itu maknanya zat ini dan sifat umum. Yang lebih khusus ialah jirim, ialah untuk makhluk. Makhluk lain daripada dia zat, dia dalam bentuk berjirim. Arad pada makhluk juga, maka dia dipanggil arad, sifat pada makhluk. Dia sifat dan juga dipanggil arad pada makhluk. Adapun pada Allah Ta'ala, maka dipanggil dia zat saja. Dia tidak ada, tidak bertempat. Zat maqama binafsi. Dan sifat, dia ada sifat. Dia tidak ada arad. Tidak ada arad. Sifat Allah Ta'ala azali, seperti zatnya azali. Itu maknanya. Itu perbahasan tu boleh dirujuk di dalam bidang ilmu usuluddin. Usuluddin. Itu makna zat. Jadi dia kata Allah itu adalah alamun li dhatin, alamun ala dhati, satu nama pada suatu zat, sesuatu zat. Zat tadilah zat, maknanya nama ni yang boleh menerima sifat. Zat dengan makna yang boleh menerima sifat. Zat yang macam mana? Al-wajibi al-wujudi, yang boleh menerima sifat. Sifat apa? Sifat wujud. Yang sifat wujud yang wajib wujud. Itu zat yang wajib pada wujud. Ya, zat yang wajib, maknanya zat tu mesti ada. Mesti ada. Al-wajib maknanya di sini wajib akli, bukan wajib apa nama ni? Wajib naqli ni. Wajib apa? Wajib akli. Dari segi hukum akal, dari segi hukum akal zat ialah dari segi dalil naqli pun je juga, tapi di sini maksudnya ialah al-wajib al-wujud, itu dari segi hukum akalnya, segi hukum akal. Hukum akal ni ada juga yang sampai ke tahap qat'i, ni qat'i ni, qat'i, iaitu zat yang mesti ada. Al-wajib al-wujud. Jadi yang wajib ada itu dipanggil sifat, dipanggil sifat kepada zat tadilah. Yang wajib wujud. Macam mana wajib wujud itu? Wajib wujud macam mana? Itu kerana akal tidak dapat berfikir, tidak boleh menerima, tidak boleh menerima al-wajib ma la yutasawwaru adamuhu, apa yang tidak dapat digambarkan ketiadaannya. Tidak tergambar pada akal, tidak ada, tak boleh terbayang. Maknanya Tuhan, maknanya Tuhan, kalau tidak ada Tuhan, tidak boleh terbayang pada akal. Jadi az-zat ini maknanya zat Tuhan. Zat itu makna Tuhan. Zat Tuhan. Zat Tuhan yang wajib ada, mesti ada. Macam mana dia jadi mesti ada? Kita mungkin al-wujud. Kita boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, boleh. Allah Ta'ala dia mesti ada. Mesti ada pada akal. Macam mana? Jadi pada akalnya dia tak dapat terima kalau kita kata tidak ada Tuhan yang wajib ada, tidak ada Tuhan. Akal pening, tak boleh terima. Kalau kata manusia tak ada, akal dia boleh terima. Kalau dalam dunia ni tak ada laut, boleh terima lagi. Tak ada bumi, boleh terima. Tak ada lori, boleh terima lagi. Tak ada ustaz, boleh terima lagi. Tak ada Tuhan. Jadi akal tidak boleh terima. Macam mana dia tak boleh terima? Kalau tak ada Tuhan, macam mana nak jadi bumi? Macam mana nak jadi manusia? Macam mana nak jadi akal saya yang berfikir, mulut saya yang bercakap ini? Macam mana? Siapa yang buat? Bukan dia terjadi sendiri, yang itu sebab. Mestilah ada Tuhan yang maha berkuasa. Dia yang buat. Kerana saya tidak buat diri saya sendiri. Alam ini dia tidak buat dirinya sendiri. Mesti ada yang buat dia, yang sangat berkuasa. Siapa dia? Itulah dipanggil al-wajib al-wujud. Zat al-wajib al-wujud. Suatu zat yang mesti ada. Suatu zat yang wajib wujudnya. Kalau dia tidak ada, maka tidak menasabah yang lain ada. Itu dia.
Tapi yang lain ada, saya ada, semua ada. Ini menunjukkan dia ada. Gitu. Kalau sekiranya dia tak ada, maka akal pening. Tak boleh fikir. Macam mana semua ada? Tuhan tak ada. Itu makna al-wajib al-wujud. Al-wajib al-wajib al-wujud. Yang wajib ada wujudnya. Ada pun yang lain macam kita ni mungkin ya. Duduk pada mungkin. Duduk pada mungkin al-wujud. Wujud kita itu mungkin, harus saja. Ada juga yang mustahil. Mustahil al-wujud. Apa dia? Contohnya, ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu mustahil pada wujud. Mustahil. Ada Tuhan lain. Dari segi akalnya kita boleh fikirlah ada Tuhan lain. Tapi ada ke tak ada? Mustahil. Tak boleh terima. Kalau ada Tuhan yang lain juga, maknanya macam mana? Yang maknanya ada dua Tuhan, ada tiga Tuhan, ada banyak Tuhan. Jadi bila banyak Tuhan, apa yang terjadi? Akan bergaduh sama Tuhan. Nak buat bumi ni bulat ke, berpetak ke, segitiga ke, macam mana? Jadi dia akan bergaduh dulu. Kalau bergaduh begitu, maka jadi tak lagi bumi ni, maka tak jadi lagi. Tapi bumi dah terjadi, menunjukkan dah selesai bergaduh. Kalau ada tiga. Kalau selesai bergaduh, kalau dengan sebab bergaduh dulu, ada Tuhan lain dulu bergaduh, maka ada satu Tuhan yang menang. Tuhan yang kalah itu bukan Tuhan lah. Itu makna dia. Jadi tak menasabah. Tak menasabah. Oleh kerana itu, Tuhan itu tidak berbilang-bilang. Oleh kerana itu, mustahil. Pada akalnya, mustahilul wujud. Mustahilul wujud. Mustahil pada wujud ada Tuhan yang lain. Ada pun manusia, ada pun makhluk yang banyak ini semua sekali adalah mungkin. Harus pada Allah Ta'ala mengadakannya atau meniadakannya. Kalau dia tidak ada, tak apa. Boleh. Itu dia. Itu makna mungkin. Mungkin pada ada. Tapi Allah Ta'ala itu wajib pada adanya, pada akal. Tak boleh terima bahawa Allah Ta'ala tidak ada. Tidak boleh terima bahawa Tuhan tidak ada. Ini Tuhan. Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Baik. Kemudian Tuhan itu ada Tuhan, makna Tuhan itu ialah yang disembah, yang menjadikan, kemudian yang disembah, yang menjadikan alam, itu satu, kemudian disembah dia. Baik. Wallahu alamun ala dhati al-wajib al-wujud al-mustahiq li jami'i al-mahamidi. Al-mustahiq maknanya yang layak, ahlun, yang layak. Li jami'il mahamid, kepada segala bentuk kepujian. Maknanya dialah yang mencipta orang kaya. Orang kaya pun memberi zakat. Orang kaya pun memberi bantuan apa semua sekali. Maka dialah Allah Ta'ala lah yang layak dipuji. Allah Ta'ala lah yang mencipta harta. Dialah yang mencipta makanan. Dialah yang mencipta semua sekali. Maka kalau ada nikmat pada semua sekali itu, maka semuanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lain daripada dia adalah Tuhan yang maha sempurna. Kesempurnaan dia itu melayakkan dia untuk dipuji. Itu kita bahas dalam Alhamdulillah dahulu. Alhamdulillah. Jadi Allah itu dia kata nama. Alamun itu nama. Itu nama dia. Jadi dari segi akalnya kita dapat tahu ada Tuhan atau tak ada Tuhan. Dari segi akal. Dari segi akalnya kita bernama ni tahu bahawa mesti ada Tuhan. Kerana akal tak boleh terima tak ada Tuhan. Tak boleh. Macam bahasan tadi lah. Macam perbahasan tadi. Kemudian Tuhan tu nama apa? Itu nama. Itu perbahasan tentang nama. Nama apa? Nama apa Tuhan? Maka perbahasan tentang nama ni tak boleh lah. Nama ni mesti kita tanya Tuhan. Tuhan dia yang bagi tahu nama. Baru kita tahu apa namanya. Baru kita tahu. Diberi contoh oleh Baba sepanjang Hafizahullah Ta'ala Ismail sepanjang Al-Syekh Ismail sepanjang Al-Fatani Hafizahullah Ta'ala bagi contoh nak tahu nama nama. Orang lalu di depan rumah kita ataupun lalu di depan nama ni masjid kita tak tahu nama ni. Tanya kawan kita apa nama dia ni? Apa nama dia ni? Kita tanya. Semua orang tak tahu.
Tak apalah, malam ni kita mesyuarat. Kita bincang apa nama orang yang lalu depan masjid tadi. Malam pun bincang lah, mesyuarat. Apa nama orang yang lalu tadi? Siapa yang boleh sampai pada jawapan? Tak boleh sampai pada jawapan. Tak boleh mesyuarat begitu, tak boleh. Tak boleh fikir-fikir begitu, tak boleh pada nama tadi, tak boleh. Maka macam mana caranya? Caranya ialah pergi cari orang tu, tanya dia nama apa. Ataupun tanya pada orang yang tahu dia itu nama apa. Begitu. Baru kita tahu nama kawan tu. Itu. Maka Allah Ta'ala dia ada nama. Dan nama dia itu dia bagi tahu. Dia bagi tahu nama dia Allah. Allahu la ilaha illahu. Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada dia. Itu nama. Itu nama Allah Ta'ala. Ini lebih kita orang Islam. Lain daripada kita tahu nama Tuhan. Lain daripada kita tahu Tuhan itu ada. Kita tahu nama Tuhan kita. Jadi beberapa tahun yang lepas ada timbul masalah. Orang Kristian di Malaysia ni minta supaya dia kata nama Tuhan dia pun Allah juga. Kita dah lama bagi tahu dia. Kata Allah adalah Tuhan. Dia tak percaya. Dia tak percaya. Tiba-tiba dia kata nama Tuhan dia ialah Allah juga. Ini kita kata macam mana? Kita kata kasihan. Kasihan. Sembah Tuhan dah lama, tapi nama Tuhan tak tahu. Ini kelebihan kita orang Islam. Kita sembah Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala bagi tahu namanya. Dan bagi tahu juga nama-namanya yang mulia yang lain. Asma'ullahi al-husna. Nama-nama Allah Ta'ala yang baik dan terpuji. Allah Ta'ala bagi tahu kita nama dia. Ini dia. Allah Ta'ala bagi tahu nama dia. Nama Allah Ta'ala. Jadi orang Kristian tadi tak tahu nama. Akhirnya berebut nama dengan nama Tuhan orang lain. Itu teruklah beratus tahun menyembah Tuhan. Tak tahu nama Tuhan dia. Baru tahu. Sak-sak. Kejap ni baru tahu. Itu berat lah. Itu kasihan. Sebenarnya ada teknik lah di situ. Teknik untuk buat apa? Teknik untuk Kristianisasi lah. Tujuannya ialah untuk menterjemahkan Bible. Pakai nama Allah. Kata Tuhan dia tak pakai Tuhan saja. Nak pakai Allah. Tak nak sebut Tuhan. Nak sebut Allah juga. Tujuannya untuk mengelirukan orang Islam. Itu. Apa hukum memakai nama Allah Ta'ala pada orang bukan Islam? Boleh ke orang bukan Islam panggil Tuhan dia Allah? Boleh ke? Jadi dulu 2-3 tahun lepas ada perbincangan hangat lah tentang perkara tersebut. Jadi Syekh Abdul Hadi, Tok Guru Haji Abdul Hadi awal berpandangan bahawa Allah, orang musyrikin boleh guna nama Allah. Pasal dalam Quran menyebut orang musyrikin Mekah guna nama Allah Ta'ala. Kalau ditanya pada mereka, siapa mencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Nescaya mereka kata Allah. Jadi dia guna nama Allah juga. Walaupun dia musyrikin, Allah, dia kata Tuhan. Dia boleh tak orang musyrikin gunakan nama Allah? Maka boleh. Kata Syekh Abdul Hadi. Dan demikian juga kata Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmah rahimahullah ta'ala. Dia berpandangan boleh pakai nama Allah Ta'ala, boleh. Orang Kristian boleh. Kerana asalnya seperti hujah tadi. Demikian juga ulama-ulama perbahasan ini bukan perbahasan di Malaysia saja, perbahasan dia luas di seluruh dunia. Ulama kebanyakannya menyatakan boleh. Kemudian datang Syekh Dr. Harun Din menyatakan tak boleh menggunakan nama Allah bagi orang yang bukan Islam. Tak boleh. Tak boleh. Ini dia sebut. Antara hujah disebutkan, dia kata dalam Quran ada sebut nama Allah ini 2,360 tempat. Pada 2,360 tempat dalam Quran. Mana dalam Bible ada sebut nama Tuhan Allah dalam Bible? Siapa ni tiba-tiba nak sebut Allah? Maka bertembunglah dua pendapat yang besar ini. Maka kerana mereka itu adalah orang yang rahimahumullah ta'ala wa hafizahumullah. Dua di kalangan itu sudah pun kembali ke rahmatullah.
Maka diadakan perbincangan di kalangan yang 3 orang ulama ini. Perbincangan mereka itu akhirnya merumuskan suatu pendapat yang kita pakai sehinggalah pada hari ini. Iaitu hukum asalnya adalah dibolehkan Allah itu untuk orang bukan Islam menggunakan nama Tuhan dia pun Allah boleh. Hukum asalnya. Tetapi dari segi spesifik hukum, iaitu masalah untuk menterjemahkan kitab Injil, meletakkan Tuhan Kristian dengan nama Allah, maka tidak dibolehkan kerana dia mengelirukan. Dia mengelirukan orang Islam. Tujuannya untuk mengelirukan orang Islam. Maka dipakailah apa yang seperti sebelum ini, nama yang lebih umum, iaitu Tuhan saja. Allah, maka dalam agama Kristian dia banyak lagi Yahweh apa banyak lagi nama yang lain, dia Lord, Tuhan, boleh pakai lagi, itu boleh mengelakkan kekeliruan dan boleh mengelakkan permusuhan. Jika tidak, maka nanti akan ada orang buat selamat datang ke gereja Allah. Tentulah akan menyebabkan orang Islam akan marah dan menjadi masalah pertempuran pula dari segi agama apa semua sekali. Pergi ke ke hospital, jumpa orang sakit dan seumpamanya. Orang sakit, marilah masuk agama Kristian, nanti Allah akan meredai kamu. Penggunaan itu ada menimbulkan kekeliruan dan itu adalah merupakan suatu mudarat pada agama besar. Kerana itu mudarat itu hendaklah ditolak. Maka bersepakatlah syuyukh al-thalathah itu 3 orang syekh itu bersepakat asalnya adalah boleh. Tetapi dalam masalah gereja nak menterjemahkan Tuhan itu dengan Allah, maka tidak dibolehkan kerana banyak mudaratnya dan ada mengandungi kekeliruan yang banyak. Jadi itu halus para ulama kita di dalam mencari hukum. Bukan mereka itu menegakkan hujah semata-mata untuk menunjukkan mereka itu hebat, ada kelebihan dan seumpamanya. Tetapi mereka itu mengkaji daripada kitab Allah, mengkaji daripada sunnah Rasulullah SAW dan memahami memahami sebab sesuatu hukum bagi sesuatu yang boleh difikirkan maknanya. Maka semua sekali mendatangkan kepada kita suatu hukum itu kelebihannya para ulama rahimahumullahu taala. Baik. Lam yattasim bihi siwahu. Tidak bernama dengannya selain daripadanya. Tak ada yang nama Allah selain daripada Tuhan yang sebenar itu, tak ada. Allah saja yang nama dia Allah. Tak ada orang nama Allah. Tak ada. Tak ada sesuatu nama Allah. Tak ada. Dia saja. Dia saja. Ada juga orang nak bagi nama Allah disebut dalam kitab-kitab. Orang kafir lagi lah. Dia nak menghina Islam. Maka dia nak bagilah nama anak dia nama Allah. Supaya ini Tuhan kamu. Senang dia kata pada orang Islam. Apabila kitab-kitab disebut ada orang yang menamakan anak dia Allah. Maka dipanah petir. Dipanah petir. Jadi sampai sekarang tak ada orang berani namakan anak dia Allah. Tak ada. Kalau kiranya nak menundukkan orang Islam, nak menghina dan menyindir orang Islam, bagi nama orang itu nama Allah. Maka engkau orang Islam ini Tuhan engkau, Allah nama dia. Tak ada orang boleh bagi nama Allah. Itu maknanya. Lam yattasim bihi siwahu. Tak ada yang bernama dengannya selain daripada Allah Ta'ala. Tasamma bihi qabla ay yusamma. Bernama dengannya, ada dengan Allah itu qabla ay yusamma, sebelum daripada dia diberikan nama oleh orang lain, sebelum dia dinamakan. Itulah juga dikata pada baqi asma Allahi al-husna, pada nama-nama Allah Ta'ala yang mulia yang lain, Allah Ta'ala dah bernama begitu. Nama dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, sebelum ada makhluk. Itu dah nama. Sebelum orang bagi nama dia, yang maha berkuasa, belum lagi. Al-Qadir, belum lagi. Tapi dia sudah bernama. Itu dipanggil Qadim. Nama Allah Ta'ala itu Qadim, seperti
seperti sifatnya. Sifatnya itu qadim seperti zat. Jadi sifat dan nama Allah Ta'ala qadim seperti zatnya juga yang qadim. Itu makna tasamma bihi qabla ayyusamma. Wa anzalahu ala Adama fi jumlatin minal asma'i. Qala Ta'ala. Okey. Jadi sampai di sini dahulu. Yang ini kita sambung insya-Allah sekali lagi ya. Jadi panjang sikit di sini. Sepatutnya kita nak baca habis satu perenggan tadi. Tak apalah ya. Kita sambung insya-Allah pada sekiranya ada ruang masa yang lain. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.